Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Sihat? Baik, bertemu kembali kita dalam subjek fiqh tahun 2 bersama dengan Ustazah Hawa. Baik, baru-baru ni kita belajar dalam kelas online. Kita buat latihan bersama-sama, bukan? Muka surat 1 sampai muka surat 3. Baik, sekarang ni kita nak sambung balik latihan kita hari tu sampai muka surat 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, bunyi macam banyak tapi latihan dia sikit je. Jangan risau. Okey, sikit je, jangan risau. Dan soalan dia mudah saja. Okey, jom kita tengok. Baik, kita tengok muka surat 4. Okey, baca arahan. Okey, penting je kena baca arahan. Dia nak apa, supaya kita tahu apa yang arahan tu suruh kita buat. Belajarlah mana subjek pun, buatlah soalan mana-mana subjek pun, kena baca arahan. Baru kita boleh tahu apa yang kita kena buat. Okey, baca. Pilih dan warnakan contoh-contoh najis. Kita dah tahu dah kan apa contoh-contoh najis tu. Kita dah buat dah dalam muka surat 3 tu. Ni cuma dia bagi gambar, dan dia suruh kita warnakan. Okey, kita tengok gambar pertama tu, gambar tangan tu. Gambar tangan tu keluar, gambar tangan tu dia keluar darah. Darah itu ialah najis. Baik, Ustazah write je lah, tapi murid kena warnakan. Sebab Ustazah tak boleh nak warnakan, sebab dalam handset kan, jadi Ustazah tak boleh nak warnakan. Tak boleh nak warnakan. Yang Ustazah write, warnakan. Okey, yang Ustazah pangkah, jangan warnakan. Okey, tengok gambar seterusnya, kotak minuman tu. Kotak minuman tu untuk kita minum. Jadi bila kita minum, najis ke tak najis? Tak najis, bukan najis. Okey, yang gambar seterusnya anjing tu. Anjing ialah binatang yang bernajis. Okey, tengok pula gambar bawah tu, gambar gajah. Gajah ni najis ke tak najis? Gajah bukan najis. Okey, tengok pula gambar seterusnya tu, gambar sebelah gajah tu. Gambar baby tengah menangis. Air kencing dia bocor kat pampers dia. Najis tak najis? Air kencing ialah kategori najis. Baik, carrot. Gambar sebelah tu gambar apa? Gambar carrot. Carrot ni kita makan. Najis ke benda kita makan ni? Bukan najis. Okay, tengok pula gambar seterusnya, gambar bawah tu, gambar orang tu. Apa dia buat tu? Dia muntah. Bila muntah, dia adalah kategori najis. Okay, tengok pula gambar tepi dia tu pula, gambar cawan. Air tu, air dalam cawan tu. Kita minum. Benda yang kita minum ni najis tak najis? Ianya kategori bukan najis. Kita tengok pula gambar sebelah tu, gambar apa? Gambar tahi. Kalau tahi dah sah lah kan. Ia adalah kategori najis. Baik, tengok gambar yang Ustazah write, warnakan. Sebab itu ialah contoh-contoh najis. Yang Ustazah pangkah tu jangan warnakan. Okey, kita pergi yang ke seterusnya, muka surat 5. Baik, macam biasa kita baca dulu arahan. Dia kata apa sini? Isikan tempat kosong. Dan kita tengok pula apa yang dia nak. Dia nak bahagian najis. Tahu tak bahagian najis yang Ustazah bagi tahu hari tu? Bahagian najis ada 3. Okey, tengok ni dia bagi clue.
bahagian najis yang ringan. Ringan dalam istilah dia apa? Istilah dia ialah najis. Nama dia ialah najis mukhafafah. Mim kha fa fa ta marbutah. Mukhafafah ialah najis yang ringan. Okey, tengok pula nombor 2. Dia tulis pertengahan. Okey, najis apa yang pertengahan ni? Iaitu mutawasitah. Macam mana ejaan mutawasitah? Mim ta waw sin ta marbutah. Mutawasitah itu ialah najis pertengahan. Baik, ingat najis pertengahan ialah mutawasitah. Okey, yang ketiga tu pula dia tulis berat. Okey, apa najis yang berat ni? Nama dia apa? Nama dia najis mukhalazah. Macam mana ejaan dia? Mim kha lam za ta marbutah. Lam mim ra lam za ta marbutah. Mukhalazah. Ingat tu, mukhalazah ialah najis yang berat. Baik, senangkan setakat ni. Baik, kita pergi pula muka surat 6. Baik, muka surat 6, kita baca arahan dia. Arahan dia, tandakan right pada jawapan yang betul. Jadi tandakan right pada jawapan yang betul. Tanda right macam tu. Okey, soalan nombor 1. Najis adalah benda. Benda apa? Nombor 1, bersih. B pula ba. Alif tadi bersih, ba kotor, jim cantik. Najis ni apa? Cantik ke? Bersih ke? Tak, najis ialah kotor. Tanda right kat situ, ba tu. Okey. Nombor 2, bahagian najis ada. Baru je tadi kita buat muka surat 5 tadi. Apa dia? Bahagian najis. Bahagian najis ada 3. Jangan buat 2 pula. 2 salah. Jangan buat 1 pula. Lagilah salah. Bahagian najis ada 3. Okay, ingat tu 3 apa dia? Mukhafafah, mutawasitah dan mukhalazah. Baik, nombor 3. Berikut merupakan bahagian najis kecuali. Baik, kecuali dia kata apa maksud, apa yang dia nak ni kat sini ni? Dia kata yang alif, jawapan alif, ba dengan jim ni, kata yang bawah-bawah tu ialah merupakan bahagian najis. Tapi dia kata kecuali, yang mana bukan bahagian najis? Itu maksud dia. Jadi mana jawapan dia? Mukhafafah ke? Mukhafafah betul. Yang dia adalah bahagian najis. Jawapan dia adalah alif, tawaf. Tawaf bukanlah bahagian najis. Apa bahagian najis yang lagi satu tu selain mukhafafah dengan mutawasitah ni? Iaitu najis mukhalazah. Okey. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Bahagian 4, nombor 4. Bahagian najis yang paling ringan adalah najis. Ingat kata kunci ni. Bahagian najis paling ringan. Apa yang najis yang bahagian najis yang paling ringan tu?
Baru tadi je kita buat soalan muka surat 5 tadi. Mukhalazah, mukhafafah atau mutawasitah. Ingat, mukhalazah ialah najis berat, mukhafafah najis ringan, mutawasitah pertengahan. Jadi yang mana jawapan dia? Jawapan dia adalah mukhafafah. Ingat tu. Okey, soalan nombor 5. Mutawasitah adalah bahagian najis di peringkat. Ingat, mutawasitah ni. Mutawasitah najis di peringkat apa? Berat ke? Atau ringan? Atau pertengahan? Jawapan dia adalah pertengahan. Ya. Peringkat berat apa dia? Mukhalazah. Peringkat ringan? Mukhafafah. Okey, baik. Nombor 6. Bahagian najis iaitu najis mukhafafah, mutawasitah dan dia bagi tahu bahagian najis ada 3, iaitu mukhafafah, mutawasitah dan lagi satu apa dia? Mukhalazah. Okey, tanda right kat situ. Okey, dapat semua? Baik, kita pergi soalan seterusnya. Baik, betul tak setakat ni cakap Ustazah yang soalan dia senang je kan? Tak susah. Baik, kita pergi ke surat muka surat 7. Baca arahan. Macam biasa, sambungkan huruf di bawah ini. Dia suruh kita sambungkan huruf bawah ni. Tengok. Nombor 1, mim, ra, lam, za, ta marbutah. Ingat tak lagi macam mana kita tulis yang bahagian najis yang mukhalazah tu? Baik, tengok balik, check balik macam mana tulis mukhalazah. Check balik dalam buku teks. Okey, macam mana tulis mukhalazah? Mim, kha, maafkan Zazah, mim, ra, lam, za, ta marbutah, mukhalazah. Lebih kurang macam itulah. Maaflah, tulisan Zazah tak berapa nak cantik, tapi macam itulah. Okey, tengok part nombor 2. Ba, nga, kaf, alif, ya. Jadi perkataan apa tu? Bangkai. Baik, macam mana tulis perkataan bangkai? Ba, nga. Okey, sambung ya kaf tu, huruf kaf tu. Kaf, alif, ya. Macam tu tulis dia. Bangkai. Okey, dapat semua? Okey, yang seterusnya. Nombor 3. Huruf kaf, waw, ta, waw, ra. Kotor. Macam mana tulis kotor? Ka, waw. Ta dengan waw ni pun kena sambung. Ra, kotor. Okey, Ustazah bagi contoh 3 je jawapan sampai soalan nombor 3 je lah. Yang bawah tu Ustazah serahkan kepada murid lah untuk buat. Okey, boleh ya? Senang je tu. Okey, macam mana? Setakat ni senang kan semua soalan? Muka surat 4 sampai 7. Baik, kita pergi soalan yang seterusnya. Boleh? Okey. Baik, muka surat 8. Dia masuk najis mukhafafah. Dia detail lagi, dia bagi pengertian. Okey, kita seperti biasa baca arahan dulu. Pilih dan tuliskan jawapan yang betul. Dia suruh kita pilih dan tuliskan jawapan yang betul. Baik, kalau kita tengok bawah tu, kat bawah tu dia dah bagi jawapan. Tunggu kita masukkan saja dalam
dalam garis tu, dalam kotak tu kan. Baik. Yang ni Saza tak nak bagi jawapan. Saza tak nak buat murid buat sendiri. Murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 4. Okey. Buka buku teks, rujuk muka surat 4. Dan tulis jawapan dia dan tangkap gambar hantar kepada ustazah. Okey. Baik, Ustazah tolong bacakan sikit. Okey, najis tempat kosong iaitu tempat kosong, kencing tempat kosong, lelaki yang berumur kurang daripada tempat kosong tahun dan hanya minum tempat kosong ibu sahaja. Kita pernah buat kan mula-mula latihan yang kita buat tu, ingat tak? Mula-mula latihan yang Ustazah bagi tu. Ingat yang 3 soalan tu. Murid pernah buat kan? Tengok je balik. Okey. Bawah tu dia bagi jawapan susu, 2, air, kanak-kanak, mukhafafah. Okey. Baik. Yang seterusnya, muka surat terakhir, muka surat 9. Nyatakan cara menyucikan najis mukhafafah. Tengok tu baca arahan dia, nyatakan cara nak cuci najis mukhafafah ni macam mana. Yang tu pun boleh rujuk buku teks muka surat 4. Okey, di situ jawapan dia tulis dalam topi tu. Yang pertama hilangkan, yang kedua kenal, yang ketiga renjis. Okey, kita tengok soalan dia pula. Soalan dia, tempat kosong pasti najis mukhafafah. Okey. Apa dia yang tempat kosong pasti najis mukhafafah tu? Tengok dalam buku teks muka surat 4. Yang kedua, najis mukhafafah sehingga kering. Apa yang tepat mula-mula tempat kosong, najis mukhafafah sehingga kering. Apa jawapan dia? Tengok dalam buku teks. Okey. Soalan seterusnya. Tempat kosong dengan air mutlak. Apa dia isi tempat kosong tu? Dengan air mutlak. Pilihlah yang ke atas tu, hilangkan ke, kenal ke, rencis ke. Okey. Senang je tu. Okey, tak susah kan setakat ni soalan? Senang je semuanya, walaupun muka surat banyak, tapi soalan dan jawapan dia senang. Okey. Saya siap bagi clue lagi, nak tengok kat mana. Alright. Jadi Ustazah harap murid dapat buat dengan tenang. Okey. Senang je kan? Tak susah. Walaupun muka surat banyak, tapi senang saja soalan-soalannya. Okey. Ustazah harap ingat balik apa yang kita belajar tadi. Najis mukhafafah. Okey. Kita tahu yang najis itu ialah kotor. Dan dia menyebabkan solat kita tidak sah, ataupun tawaf kita tidak sah kalau terkena pada badan kita atau baju kita, atau kita terpijak ke, terpegang ke najis tu, solat kita atau tawaf kita tidak sah. Kita kena bersihkan, cuci atau tukar pakaian kita untuk melakukan solat yang sah, melakukan solat atau tawaf yang sah. Okey, dan kita tahu najis juga ada bahagian-bahagian dia. Apa dia bahagian dia? Ada 3 bahagian, itu najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasitah iaitu najis pertengahan,
Yang ketiga, najis mukhalazah, iaitu najis yang berat. Okey. Sampai situ saja kelas kita untuk subjek fiqh pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.